Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sama balik kitab kita Maqalat Asri. Teguran suci dan jujur terhadap umat mengenai akidah oleh Maulana Muhammad Asri Yusof. Kita masuk ke bahagian ke-10 ni. Bahagian ke-10, bahaya Syiah kepada akidah, syariah, akhlak, ummah dan negara. Bahaya Syiah kepada akidah, syariah, akhlak, ummah dan negara. Okey, pendahuluan. Ajaran Syiah pada hakikatnya adalah satu ajaran yang dirancang dan disusun sekian lama oleh musuh-musuh Islam. Dia mengaku Islam tapi dia musuh Islam. Dia merosakkan Islam dari dalam. Ia adalah hasil dari buah daripada pokok-pokok beracun yang ditanam oleh musuh Islam di bumi Islam. Dia nak buat kacau bila secara terus lindunglah. Dengan nama Islam, dengan slogan Islam. Tapi dia merosakkan Islam. Bagi mengetahui betapa bahayanya ajaran Syiah kepada akidah, syariah dan umat Islam, kita perlu merenung kembali sejarah Islam ke zaman Khalifah Islam ketiga, zaman Uthman radhiyallahu anhu. Ia ketika mana gerakan menentang khalifah dan usaha-usaha menggugat perpaduan umat Islam di setiap wilayah yang dikuasai Islam pada masa itu dilancarkan. Dia nak pecah belah masyarakat lah. Nak buat kacau bila, huru-hara, buat propaganda, ada provokasi. Macam sekarang lah pembakar kita nak buat propaganda supaya jatuh ke AJL, supaya haru pelekor agak haru biru lah, kacau bila lah. Benda tidak besar diperbesarkan lah. Begitulah. Zaman dulu begitulah. Dia pula baru masuk Islam. Lepas tu masuk Islam dalam keadaan munafik. Berlakon. Dan sekali dia buat ajaran yang merosakkan Islam. Terutama di kawasan lah. Baru-baru di kawasan Iran lah. Kerajaan Parsi ke apa tu, dia masih memberontak lah. Masuk Islam dalam keadaan terpaksa ke ataupun berasa memberontak. Usaha itu begitu hebat sehingga akhirnya terkorban syahid Khalifah umat Islam Uthman bin Affan radhiyallahu kerana fitnah, propaganda politik, provokasi, fitnah politik kuat masa tu dah. Walaupun tak ada media masa media masa macam ni lah. Tidak ada internet ke apa, tapi telah tersebar dengan meluas fitnah-fitnah pada Uthman. Dituduhnya kronisme lah, macam-macam dah. Lebih menarik, baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan bahawa beliau sebagai ahli syurga. Ahli syurga kerana besar jasanya dan sumbangannya diberikan oleh Uthman radhiyallahu dengan mencurahkan harta bendanya yang banyak bagi melengkapkan Jaisul Usrah. Tentera Usrah ni masa tu namanya Jaisul Usrah dia. Jadi banyak Uthman ni banyaklah pitih dia, harta, duit dia yang disedekahkan, didermakan pada perjuangan Islam, pada jihad dia. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud ma darra Uthmana ma amila ba'da al-yawm. Selepas hari ini tidak ada lagi amalan yang boleh merosak Uthman dia. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Dalam Sunan At-Tirmizi, kitab Al-Manaqib fi Manaqib Uthman oleh Abdurrahman Samurah, nombor hadis 3701, statusnya hasan. Jadi, apalah kalau buat salah setara mana Uthman pun, Allah maafkanlah kerana jasa terlalu besar dah. Kalau betul dah. Tambah-tambah kalau tak betul fitnah. Jadi kalau betul setara mana jahat. Kalau salah setara mana, kita tak boleh kata lah ke Uthman ni. Tak boleh benda berhentilah lidah-lidah kita daripada kita benda buruk Uthman, kerana Allah telah ampunkan dosa dia. Kerana Nabi jamin. Bukan Tok Guru, Tok Wali mana jamin ni, Nabi jamin. Bukan email 12 pun Syiah ni. Nabi sendiri jamin. Jadi lidah kita jagalah daripada kata huduh pada Uthman ni. Kata kronisme dan macam-macam. Umat Islam selepas itu tidak lagi menumpukan perhatian mereka kepada musuh Islam. Masa tu stabil kerajaan, jadi tidak berjihad mana nak lawan orang kafir. Masa tu jadi politik dalam map pula kuat dah. Jadi nak menjatuh terutama sekali orang yang kalah perang sebelum tu. Pedang mereka juga tidak lagi terhunus ke muka musuh-musuh terdiri daripada Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya. Sebaliknya mereka mula bercakaran sesama sendiri. Islam ni politik sama sendiri, jatuh sama sendiri.
Pedang dan lembing mereka mula bergerincing di medan perang sehingga berapa lama lah. Lepas mati Uthman pergi lama lah. Siapa pergi Jamal, pergi Siffin ni. Racun-racun disemburkan oleh mereka itu, dia berlaku sokong Ali ke apa ni tak, dapat juga melemahkan sebahagian anggota masyarakat Islam sehingga menimbulkan huru-hara yang berpanjangan. Itu berlaku pada zaman masyarakat Islam yang sebilangan besarnya terdiri pada orang yang didik oleh Rasulullah SAW sendiri. Zaman sahabat ni percaya daripada fitnah ni. Ada dah percaya zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman sahabat ni. Lepas zaman Rasulullah, zaman sahabat ada dah jenis percaya kepada fitnah. Pada masa itu masih ramai orang yang imannya teguh dan keyakinan tentang Islam begitu mendalam lagi padahal. Bayangkan pula bagaimana agaknya jika racun yang begitu berbisa itu disemburkan ke tubuh masyarakat Islam hari ini. Itu tak pelik dah, fitnah-fitnah kepada pemerintah, kepada siapa-siapa dah tersebar dengan mudah zaman kita sekarang. Orang ni perangai manusia, perangai bukan orang Melayu saja dah. Benda fitnah yang percaya, benda hak betul ni cakap cerita kita dah. Tentang syirik tentang khurafat ni. Dah, Allah payah nak faham, payah nak terima dah. Tapi benda khurafat, dah. Orang kata tangkar ni bisa lah dah. Capa ni boleh buat bisa gini-gini dah. Kayak kokar gini dah. Allah ceramahnya percaya. Semata percaya dah. Virus semata percaya dah. Fitnah-fitnah pun percaya dah. Politik fitnah ke apa ni. Benda hak tak logik percaya. Ejek Israel dah tuduh dah. Kepada kerajaan. Pada hak kuat lah hak tu. Tapi sikit yang fitnah percaya dah. Terus sebar dengan cepat sekali dah. Oh kalau mari Syiah ni hebat ni. Tok Guru pakai serba besar ni Syiah ni. Tok Guru besar ni. Nak belik dia tuduh Uthman. Quran semua dah tuduh macam-macam. Percaya ramai. Anggota masyarakat hari ini terdiri pada orang yang lemah akidahnya, cetek pengetahuannya tentang seluk belok ajaran Islam dan tidak pula mendapat pendidikan Islam yang sempurna. Sampai kita lah ni kat kafar tu. Hak mengaji agama lepas tu kat tak mengaji mana dah. Tentu sekali dalam masa yang singkat, wajah masyarakat Islam akan berubah kepada rupa yang sungguh menakutkan. Apakah intisari ajaran Syiah permulaan yang diketuai oleh Ibn Sabat itu? Apakah fahaman-fahaman tajaan Syiah permulaan yang sudah berjaya menggugat Islam dari dalam dan sudah melemahkan ikatan persaudaraan Islam pada ketika itu sampai balas sama sendiri orang Islam? Sebab apa? Jawapan yang akan kita temui dalam ajaran dan fahaman Syiah hari ini. Nak tahu, kita kena cek ajaran Syiah ni. Ajaran Syiah ni 100% dia cedok daripada Ibn Sabat tu dan dia tambah lagi lah. Berat-berat lagi dia. Umat Islam hari ini perlu menjadikan sejarah yang lampau sebagai pengajaran dan iktibar. Sejarah ni untuk ambil pengajaran dan iktibar. Jika tidak, sejarah akan berulang lagi lah. Nak main rotik benda tu lah. Berpusingan benda yang sama, berulang-ulang. Tidak mungkin umat Islam yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah boleh terperangkap dengan jerangkap-jerangkap yang dipasang oleh musuh-musuh yang tercatat dalam sejarah muram mereka dah. Jadi Syiah ni benda hak lama yang dulu lagi. Pusing benda tu lah pula. Kalah menang. Orang Islam pun gitulah. Dulu Iran tak bukan Islam, bukan Syiah. Tapi boleh ke Syiah. Mesir Syiah boleh ke Ahli Sunnah semua dah. Jadi kita kena jangan beri balik lah. Dah ni gaya-gaya Houthi. Duk tunjuk dah. Duk tunjuk Houthi nak tolong Palestin. Lalu kat mana? Dia kata jalan kaki. Lalu kat mana jalan kaki? Dia ada Arab Saudi ke tengah-tengah tu. Arab Saudi tak beri. Nak lalu kat mana? Kat Jordan. Kok laut je kalau boleh. Kalau laut nak masuk laut pun sekat pula. Ada negara lain pula. Jordan ke apa. Dia lalu kat mana? Kita percaya benar Houthi, Syiah Houthi nak tolong tu. Percaya. Ni masalah kita ni orang Melayu. Tak fikir logik. Kayak itu gaya-gaya. Kenapa tak atas tentera Malaysia ke Palestin? Dia lalu kat mana? Dia kena lalu kat Mesir. Dia lalu kat Jordan. Lalu ke Syria atau Lebanon. Lalu ke mana? Lalu perairan demo pun bom demo. Nanti begitu lalu ke laut ke mana? Jadi kita ni percaya kat cerita Syiah nak tolong Ahli Sunnah ni. Nak tolong Gaza, nak tolong Palestin ni. Cepat percaya ni.
Dia logiknya. Tunjuk jalan kaki ke mana? Tunjuk, oh berjalan kaki boleh nak kuda. Ada ke di atas. Allah tipu gitu ke Syiah kita ni. Syiah ni lama dah berlaku perang dengan Israel ni tak. Apa yang sungguh negara satu je. Palestin je. Hak lain buat lolok je berlaku perang. Tak jejah, tak mati-mati orang Israel. Ni kita jangan tertipu dah. Begitu juga benda ni akan berulang sama lah. Dia akan melebar. Dan orang kafir akan support sebab dia bukanlah suku Syiah. Sebenarnya orang kafir ni. Bukan agama dia apa. Tapi Syiah ni dia tahu jadi pemecah belah umat Islam. Dia akan sokong ni. Sokong beri bantuan itu supaya nampak sama kuat. Ahli sunnah Syiah ni sama kuat, dia akan jadi bala. Nak menang ni pok dia lah. Menang ni pok orang kafir. Jadi cara taktik politik perang dunia gitulah. Di seluruh politik dunia. Politik bukan politik demokrasi, politik dunia gitulah. Kalau kita nak suruh lemah negara kafir, begitu juga. Pergi sama kafir, kita tupel. Jangan kita terlibat sama. Terlibat sama tak ada pedah. Pergi sama dia kan, boleh tupel. Relax kita dah. Gitu dah bahagian dah. Okey, lepas tu, mustahil mukmin sejati akan terjebak ke dalam fahaman-fahaman yang salah. Apatah lagi yang dikemukakan oleh musuh-musuh yang pernah menikam nenek moyang mereka dahulu. Kerana Rasulullah SAW bersabda, La yuldagul mu'minu min hujrin wahidin marratan. Orang mukmin tidak disengat 2 kali di lubang yang sama. Hadis direkodkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, kitab Al-Adab, bab la yuldagu al-mu'min min juhrin marrataini. Oleh Abu Hurairah nombor hadis 6133 status sahih. Di Bukhari ya. Jadi mukmin tidak disengat 2 kali di lubang yang sama. Jangan kita ambil pengajaran yang lepas, jangan terus tertipu. Syiah ni bekerjasama lama dengan Tentera Salib. Lawan Ahli Sunnah ni. Lama, sejarah tak lama. Jangan kita tak khabar dah. Golongan Syiah hari ini menafikan hubungannya dengan ajaran yang dibawa oleh Ibn Sabah dan rakan-rakannya. Syiah tak mengaku Ibn Sabah tu guru dia. Namun penafian itu tidak membawa apa-apa erti jika persamaan antara kedua-duanya diketahui sangat jelas. Dan diakui umum, termasuk pengikut Syiah sendiri pengaku sama je ajaran Ibn Sabah ni, Abdullah bin Samad dengan Syiah. Lihat kepada At-Tusi, seorang tokoh ulama mutaqaddim Syiah, peringkat awal ke Syiah ni, At-Tusi. Beliau dianggap sebagai tokoh yang mendalam ilmunya tentang riwayat. Alim nah. Kitab yang tulisnya dianggap sebagai kitab yang terpenting tentang rijal Syiah. Tentang ilmu rijal, ilmu perawi-perawi Syiah ni. Jadi dikenali sebagai Rijalul Kashi ni. Rijalul Kashi ni kitab kitab rijal yang terawal Syiah atau kitab tentang perawi-perawi orang yang meriwayatkan hadis Syiah pada peringkat awal kan. Sebagai ahli ilmu menyebut bahawa Abdullah bin Sabah adalah seorang Yahudi yang kemudian memeluk Islam dan membela Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yahudi masuk Islam, bela Sayyidina Ali. Betul Islam dia ke Islam dia nak merosakkan Islam? Dia masuk Islam untuk merosakkan Islam, tahu dah. Semasa beragama Yahudi, dia berpendapat Yusha' bin Nun merupakan wasi bagi Rasulullah SAW sepeninggalan baginda SAW. Masa Yahudi lagi, dia kata Yusha' bin Nun jadi terima wasiat daripada Rasulullah. Jauh Yusha' bin Nun ni Nabi lama dah. Nabi Yusha'. Dia orang yang mula-mula, tu masa Yahudi lah. Dia orang yang mula mengisytiharkan kewajipan melantik Ali radhiyallahu anhu sebagai imam. Dia orang start mula kata Ali sepatutnya jadi imam khalifah. Dia juga menyatakan secara terbuka penentangannya kepada musuh-musuh Ali radhiyallahu anhu dan berlepas diri daripada mereka. Bahkan mengkafirkan mereka. Yang main buah bahaya je main kafir lalu. Main buah-buah kafir ni bahaya ni. Daripada sini orang yang menentang Syiah mengatakan puncak ajaran Syiah dan Rafidah ialah agama Yahudi. Sebab itulah orang kata pokok yang pengkaji ada setengah terkata Syiah ni dia memang ajaran Yahudi lah. Agama Yahudi daripada agama. Antara tokoh-tokoh Syiah yang juga sudah menyebutkan perkara yang sama. Dia kata dia lah start sokongnya. Siapa dia?
tokoh Syiah yang sama dah, sebut benda sama. Itu Al-Nawabakhti dalam Firaq Syiah halaman 43-44. Jadi kata orang pertama sokong Ali ni Ibn Sabah. Siapa dia kata tadi tu kata tu sini orang lain pula. Al-Nawabakhti dalam Firaq Syiah halaman 43-44. Lepas tu Al-Huli dalam Kitabur Rijal halaman 409. Lepas tu Mamaqami dah. Yang ketiga Mamaqami seorang tokoh ulama mutaakhir Syiah tentang rijal dalam kitabnya Tanqihul Maqal jilid 2 halaman 184. Lepas tu yang keempatnya Al-Ustarabadi. Al-Ustarabadi dalam kitab Manhajul Maqal halaman 203. Lepas tu kitab yang kelimanya Ibnul Abil Hadid dalam Syarah Nahjul Balaghah jilid 2 halaman 309. Yang keenamnya Syekh Abbas Al-Qummi dalam kitabnya Tuhfatul Ahbab halaman 104 dan lain-lain lagi lah. Dalam tokoh-tokoh Ahli Sunnah pula menyebutkan ajaran Ibn Sabah dan peranannya dalam memecah belah ke umat Islam adalah pertama Abu Hasan Asy'ari dalam kitabnya Maqamat Al-Islami jilid 1 halaman 50. Yang kedua Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam Al-Farq Bainal Firaq halaman 233-235. Ini tokoh Sunnah. Yang ketiganya Al-Isfiraini dalam At-Tafsir fi Din halaman 108 hingga 109. Yang keempatnya Syahrustani dalam Al-Milal wan Nihal jilid 2 halaman 11. Yang kelimanya At-Tabari dalam Tarikh Al-Umam Al-Muluk jilid 5 halaman 90. Yang keenamnya Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah jilid 7 halaman 167. Yang ke berapa? Keenam dah. Yang ketujuhnya Hafiz Ibn Hajar dalam Lisan Al-Mizan jilid 3 halaman 239 dan lain-lain. Sebenarnya jika kita perhatikan dengan teliti dan mengkaji ajaran Syiah daripada semua aspek akidah, syariah, akhlak dan lain-lain, maka kita akan dapati ajaran-ajaran itu sudah dirancang awal-awalnya. Kita yang tak sedar, lama dah dia rancang dah. Ia dirancang sebegitu rupa bagi mengambil alih agama Islam yang sedia ada. Nak ganti, tukar ganti ajaran Islam yang benar kepada ajaran yang sesat. Dia tu, dia nak suruh tukar. Tujuannya supaya umat Islam secara tidak sedar menganut dan mengamalkan ajaran-ajaran yang bukan berasal pada Islam sama sekali. Dengan bertopengkan keturunan Nabi lah. Keturunan Nabi, imam-imam dia tu. Habib keturunan Nabi. Juga dah satu lah supaya tarik sokongan dia. Sokong keturunan Nabi. Pada ketika itu Islam yang dianuti pada hakikatnya hanya pada nama semata-mata ataupun Islam yang palsu. Islam yang palsu itu tentu sekali tidak akan membimbangkan ataupun menggugat kedudukan agama-agama dan fahaman-fahaman lain yang terdapat dunia. Segala-galanya disusun dan dirancangkan sehingga umat Islam sendiri dapat menerima ajaran yang dikemukakan mereka sebagai ajaran Islam. Di sini kita akan mendedahkan kepalsuan ajaran Syiah dan percanggahannya dengan agama Islam yang suci. Kita dedahkan juga bahayanya kepada umat Islam di setiap tempat. Supaya agama yang mereka hapuskan dan lenyapkan daripada muka bumi Islam ini tetap mengibarkan bendera kemenangannya sesuai dengan firman Allah SWT. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang sudah mengutuskan rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkan atas segala agama walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukainya. Tapi gitulah, sesat mana Syiah pun kita yakin dengan janji Allah. Petunjuk yang benar dan agama yang benar akan tetap menanglah. Gitulah. Antara bahaya dan percanggahan tadi surah At-Taubah ayat 33 dah. Antara bahaya dan percanggahan ajaran Syiah dengan Islam yang akan kita kemukakan di sini, pertama bahaya kepada akidah. Yang kedua bahaya kepada syariah. Yang ketiga bahaya kepada akhlak. Yang keempat bahaya kepada umat. Yang kelima bahaya kepada negara. Okey, pertama bahaya Syiah kepada akidah. Pertama bahayanya akidah syirik terhadap Allah SWT. Ajaran Syiah ni yang masuk dalam sunnah, kalau orang tak masuk Syiah pun, ajaran dia masuk saja, dia akan ajar benda syirik dia. Tak betul-betul Syiah lagi, ajaran dia. Ajaran Syiah tu termasuk, terserap masuk dengan ulama yang mengaku ahli sunnah.
terserak masuk dengan buku, dengan banyak lah. Dia akan cuba menyuntik jarum-jarum syirik kepada Allah SWT dah. Bahaya dah. Kita nak tahu ajar Syiah dulu, baru kita berasa bukan ahli sunnah ni ajar Syiah ni begini. Dah, baru kita berhati-hati. Yang kedua, Muhammad bin Yaqub Al-Qulani meriwayatkan dalam Usul Al-Kafi daripada Abi Abdullah Ja'far Shadiq lah. Kata apa? Kata beliau, sesungguhnya dunia dan akhirat adalah kepunyaan imam. Dia boleh meletakkannya di mana yang dikehendaki dan memberikan pada siapa yang dikehendakinya. Itulah suatu kebenaran daripada pihak Allah SWT kepadanya. Allah beri kuasa ketahanan. Begitulah dah. Kepada email 12 dia. Rujuk Al-Kafi jilid 1 halaman 409 dalam bab dunia ini semuanya kepunyaan imam. Bukan kepunyaan Allah, kepunyaan imam. Kita kepunyaan Rasulullah, kita boleh kata syirik. Ni kepunyaan email dia dah. Berat lagi. Sedangkan Allah SWT firman dalam Al-Quran yang berbunyi, Innal arda lillahi yurithuha man yasha' min ibadihi. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, diberikannya pada siapa yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya. Surah Al-Araf ayat 128. Jadi Allah yang punya dunia ni. Dunia akhirat Allah punya. Allah lah nak tak syurga neraka. Nabi hanya boleh bagi syafaat dengan izin Allah. Tapi yang berkuasa mutlak, yang sebenar-benar bagi orang itu masuk syurga ke neraka, Allah SWT saja. Dunia tu Allah bagi dia. Jadi Syiah ni riwayat dia untuk mensyirikkan Allah. Menjadikan email dia, 12 dia email dia tu ganti kerja Tuhan. Tuhan ni boleh duduk relax mengikut Syiah ni. Pada Tuhan kecil dia, email 12 dia. Tu ajaran Syiah lah. Allah SWT firman, Lahu mulkus samawati wal ard, kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Surah Al-Hadid ayat 2. Dah. Hak kata malaikat gapo tu semua tu buat kerja yang telah diprogramkan oleh SWT mengikut arahan Allah dah. Bukan buat kerja dengan kehendak malaikat dah. Malaikat buat tu kena kehendak Allah. Dah. Dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Dia hanya buat kerja macam buat kerja saja dah. Tapi hak ni pokok Syiah, pokok Sufi melampau ni, ya seolah-olahnya bukan Allah buat kerja dah. Email dia dengan izin. Seolah Allah bagi kuasa dah. Allah bagi kuasa kepada email 12 dia. Dan Sufi pula, Allah bagi kuasa pada wali kutub dia, wali abdal dia. Untuk urus dunia dah. Tu lain tu. Kena perhati molek dah. Kalau kita perhati molek, sebenarnya masuk dalam Ahlussunnah, setengah-setengah ajaran Sufi ke apa, sebenarnya daripada Syiah. Dia masuk melalui Sufi, sehingga ramailah ulama Ahlussunnah juga yang terpengaruh. Last sekali jadi syirik macam Syiah. Tu kena berhati-hati. Yang ketiga, Allah menyatakan sifatnya dalam Al-Quran sebagai awal dan akhir. Yang zahir dan batin. Sebagaimana firmannya, Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang awal dan yang akhir. Yang zahir dan yang batin. Surah Al-Hadid ayat 3. Itu sifat Allah. Namun Syiah meriwayatkan, kononnya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, maksudnya, akulah yang awal dan yang akhir. Akulah yang zahir dan akulah yang batin. Akulah pewaris Nabi. Rijalul Kashi halaman 211. Kitab lama dia. Kitab Mu'tamad dia. Mu'tabar dia. Kitab Rijal yang terawal dia lah. Sedangkan Allah SWT firman, Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha. Kamilah pewaris bumi dan sekalian makhluk yang ada di atasnya. Kami itu Allah lah. Jadi Allah ya, waris bumi dan sekalian makhluk yang ada di atasnya. Jadi bukannya email 12. Tapi dia nak ambil kerja Tuhan dia semua. Tentang sifat Tuhan ni berubah ke email 12 dia dah. Okey, yang keempatnya Al-Qulaini menyebut dalam Usul Al-Kafi bahawa Imam Muhammad Al-Baqir berkata, kami adalah wajah Allah SWT. Kami adalah mata Allah SWT dalam kalangan makhluknya. Dan kami adalah tangannya, tangan Allah lah, yang terhampar menghulurkan rahmat kepada hambanya. Usul Al-Kafi halaman 83. Jadi Tuhan dengan email 12 dia tu gabung dah email dia dah. Allah tu kata Muhammad Batin, Muhammad Zahir ni juga ajaran Syiah saja juga. Jadi hak batin, hak zahir tu email 12 dia. Hak sembah Nabi ni tak, Sufi yang melampau sembah Nabi ni tak, ajaran Syiah ke apa? Jadi Rasulullah lah, Nabi Muhammad SAW tu, Muhammad Zahir.
Muhammad batin tu Tuhan Allah. Jadi dia bergabung, dia jadi hulul ittihad dah. Allah ni apa masuk dalam makhluk. Ginilah kijak Syiah ni serupa dengan ajaran sufi melampau dah. Begitu juga ni usul kafi halaman 83 rujukan dah. Begitu juga diriwayatkan daripada Abi Abdullah. Tadi Muhammad Al-Baqir dah, ayah dia dah. Jadi Ja'far As-Sadiq ni anak dia kali dah, Abi Abdullah. Ja'far As-Sadiq bahawa Amirul Mukminin Ali radhiyallahu selalu berkata, akulah pembahagi syurga dan neraka bagi pihak Allah SWT. Aku dikurniakan beberapa keistimewaan yang tidak pernah dikurniakan pada siapa sebelumku. Aku mengetahui kematian dan bencana yang menimpa manusia. Keturunan mereka dan kemampuan memutuskan perkara yang tepat. Sesuatu yang sudah berlaku tidak terlepas daripada pengetahuanku dan tidak tersembunyi daripada pengetahuanku apa yang tidak ada di hadapanku. Kitabnya Al-Hujjah minal Jafi minal Kafi. Minal Jafi ke minal Kafi. Hal jilid 1 halaman 197. Jadi kita jadi sini ya. Dah. Dia cerita email dia dah. Ali dah. Ali kata pembagi syurga neraka dia. Dia tentukan orang ni masuk syurga, ni masuk neraka dah. Tahu mati bila bencana dah. Keturunan mereka tahu belaka dah. Lepas tu terlepas pengetahuan dia Ali ni. Serupa Tuhan. Tidak sembunyi daripada pengetahuan Ali. Apa yang ada di hadapan dia dah, semua perkara dia tahu dah. Padahal benda tu sifat ketuhanan semua perkara tahu ni dah. Tapi bawah ke atas imam dia dah. Akak manusia makhluk iaitu imam dia darjat ketuhanan. Seorang ahli tafsir Syiah yang terkenal bernama Maqbul Ahmad dalam tafsirnya. Ketika mentafsirkan ayat berbunyi, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Surah Al-Qasas ayat 88. Beliau merayakan bahawa Ja'far As-Sadiq mentafsirkan ini dengan kamilah wajah Allah SWT itu. Dia kata, kami lah, imam dua belah dia. Imam yang itu wajah Allah ni. Dia tafsir gitu. Jadi semua nak jadi Tuhan belakang dah. Habis hakikat tegur je jadi Tuhan. Kelima, Al-Qulaini mengadakan satu bab yang bertajuk yang berbunyi para imam mengetahui perkara yang lalu dan yang akan datang. Dan tidak tersembunyi daripada pengetahuan mereka suatu apapun. Tahu belakang dah. Sifat Tuhan ni nak. Email dia dah. Dalam bab ini beliau mengemukakan satu riwayat daripada Ja'far As-Sadiq bahawa beliau berkata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi ni. Aku mengetahui apa yang ada di syurga dan neraka. Aku mengetahui perkara yang berlalu dan perkara yang akan datang. Al-Usul minal Kafi jilid 1 halaman 251. Riwayat tu akak email mengaku email tu sebagai Tuhan lah. Tuhan kecil lah. Ganti kerja Tuhan lah. Tuhan besar nak relate kan Tuhan sebenar. Jadi gitu dah. Jadi Tuhan dah. Okey, yang keenam. Dalam kitab yang sama tersebut bahawa para imam boleh menghalalkan dan mengharamkan apa yang mereka kehendaki. Dan mereka sekali-kali tidak menghendaki melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Serupanya. Al-Usul minal Kafi jilid 1 halaman 441. Ini selindung sikit. Seolah-olahnya apa yang mereka hendak tu Allah hendak juga dah. Tapi serupa Tuhan juga lah. Maksudnya tahu mana Tuhan hendak. Jadi Tuhan hendak tu dia kira sekali lah Tuhan dia juga lah. Serupa dah. Sedangkan Allah SWT firman dalam Al-Quran, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, mengapa kau mengharamkan apa yang Allah SWT halalkan bagimu? Surah At-Tahyah ayat 1. Ini cerita bagaimana Nabi pernah mengharamkan diri daripada apa dah. Benda hak. Alah, bini dia tak. Dia bukan mengharamkan halal, tapi Nabi ni untuk bini dia tu, bini dia tak semakin dah. Sebab cemburu bini isteri-isteri Nabi ni. Nabi macam supuh tak semakin lah. Janji tak semakin tak. Sedangkan benda tu halal dah. Jadi Allah tegur. Maksudnya Allah tak setuju lah. Tidak sama kehendak Allah dengan kehendak Nabi dia. Tapi setara Nabi tu dah. Surat At-Tahyah 1 dah. Tiba-tiba Syiah kata supo dah. Email dua belah dia pun tak akan menghalalkan, mengharamkan semua tepat dengan apa kehendak Allah dah.
Ini bermakna Syiah menyekutukan Allah SWT dengan para imam-imam mereka dalam mengharamkan dan menghalalkan sesuatu. Dah. Dalam kitab itu juga Al-Qulaini meraihkan bahawa As-Sadiq berkata, mana-mana imam yang tidak mengetahui sesuatu yang akan menimpanya dan ke mana mereka akan pergi, maka ia bukanlah hujah daripada pihak Allah SWT kepada makhluknya. Al-Usul Minal Kafi jilid 1 halaman 25. Jadi imam dia tu tahu benda nak jadi hujah dia kena jadi macam Tuhan juga. Dia bawa imam 12 dia jadi hujah, jadi benda yang mesti diyakini boleh buat hujah apabila dia memang dia ada sifat ketahanan. Kalau tak tahu juga, tak tahu benda ghaib, tak tahu nak mana pergi, maka tu bukan hujah bagi dia, bukan Tuhan. Bukan Tuhan kecil, tak boleh jadi Tuhan. Okey, sedangkan Allah Ta'ala firman yang bermaksud kul la ya'lamu fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakan tiada siapa pun mengetahui perkara ghaib di langit dan di bumi melainkan Allah SWT. Surah An-Naml ayat 65. Dah. Benda ghaib ni tak ada. Tuhan saja tahu. Nabi Muhammad SAW tak tahu dah. Di sini Syiah menyekutukan Allah SWT dengan imam-imam mereka dalam mengetahui perkara ghaib. Dah. Ya akak imam dia macam Tuhan dah. Yang ketujuh, antara akidah Syiah yang sungguh-sungguh menyesatkan ialah akidah badak. Akidah ini dipopulurkan oleh Ibn Sabah. Tuhan ni bodoh lah. Badak ni tak tahu awal-awal dah. Tuhan, dia ada dua perkara syirik. Syirik pertama, kita angkat makhluk, angkat darjat ketuhanan. So lagi, cara syirik ni, buat turun sifat ketuhanan ni turun pada serupa dengan makhluk. Tu pun syirik juga dah. Jadi hak ni pula, dia turun ke sifat Allah SWT, tahu semua perkara, tiba-tiba bisa imam 12 dia tahu semua perkara, tapi Tuhan tak tahu. Tu bawah Tuhan ni. Sebab apa tak tahu tu? Sebabnya tiba-tiba dilantik Abu Bakar, Umar, Uthman dah sebelum Ali dah. Allah tak Allah jadi tak tahu dah. Tiba-tiba benda gitu dah. Kerana nak jadi nak protes marah ke Tuhan ni, dia jadi tak percaya tu. Dia kata Tuhan badak tak tahu dah. Okey, pengertian badak ni. Nyata atau jelas sesuatu sudah tersembunyi seperti nyata kena firman Allah Ta'ala yang berbunyi, dan jelaslah bagi mereka azab daripada Allah SWT yang tidak pernah terfikir oleh mereka. Surah Zumar ayat 47. Ini cerita kafir ni. Masuk neraka kan baru tahu. Badak baru start tahu. Baru mula-mula tahulah. Oh sungguh nak masuk neraka. Jadi Allah SWT pun gitu. Yang anggap macam Allah ni badak. Mula-mula tahu, lepas jadi baru tahu dah. Yang kedua, timbul pemikiran baharu tentang sesuatu selepas melihat keadaan yang berlainan daripada apa yang ada dalam pengetahuan seseorang sebelumnya. Sebelumnya yang anggap Tuhan ni anggap Ali lah naik khalifah. Tiba tak jadi Ali, Abu Bakar. Oh, Tuhan baru tahu. Gitulah ceritanya. Jadi benda tu asal pemikiran baru lah. Setelahnya sebelum tu ia anggap Ali lah naik. Begitulah dia kira Tuhan ni badak lah. Ini dinyatakan firman Allah Ta'ala berbunyi, kemudian timbul fikiran pada mereka selepas melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahawa mereka mesti memenjarakannya hingga ke suatu masa. Surah Yusuf ayat 35. Ni badak ni. Timbul fikiran baru nak gana tentang Yusuf ni lah. Gitulah untuk penjarakan Yusuf. Kesimpulannya badak berarti jahil, tidak mempunyai ilmu yang meliputi dah. Kesimpulannya badak ni, artinya akidah badak ni ialah jahil, tak tahu, tak ada ilmu dah. Golongan Syiah percaya Allah SWT bersifat seperti al-badak. Dalam Al-Kahfi, kitab macam Sahih Bukhari Ahli Sunnah lah. Al-Kahfi ni kitab dia lah, kitab nombor 1 dia. Terdapat satu riwayat yang dikemukakan oleh Al-Qulaini dalam Ar-Rayyan bin Salt. Dia berkata, aku mendengar Ar-Ridha berkata, tidak ada seorang pun Nabi yang diutus oleh Allah SWT, melainkan ia membawa ajaran tentang haramnya arak. Dan ajaran yang perakui Allah SWT bersifat dengan al-badak. Al-Usul Minal Kafi jilid 1 halaman 148. Jadi, haram arak ni semua Nabi kata. Lepas tu, so lagi. Aku tak apalah. Ajaran aku mengakui Allah tu al-badak, tak tahu mula-mula. Jadi jahil Allah. Mengikut ajaran Syiah.
Okey, lepas tu hakikat badak ini dihuraikan oleh satu riwayat lain dengan lebih jelas lagi. Iaitu riwayat dikemukakan oleh Al-Kulaini juga dalam daripada Bani Hashim Al-Ja'fari katanya. Pernah aku berada di samping Abil Hasan sepeninggalan anaknya Abu Ja'far. Ketika itu aku berfikir dalam diriku dan mahu menceritakan kepadanya apa yang terlintas di hatiku. Bani Hashim Al-Ja'fari katanya. Ni katanya. Dia duduk bersama Abil Hasan sepeninggalan Abu Ja'far. Abu Ja'far Abil Hasan. Ketika itu aku berfikir tentang diriku dan mahu menceritakan kepadanya apa yang terlintas di hatiku. Seolah-olah Abu Ja'far dan Abu Muhammad berada dalam keadaan ini seperti Abu Hasan dan bin Musa dan Ismail bin Ja'far bin Muhammad. Seolah-olah Abu Ja'far dan Abu Muhammad berada dalam keadaan ini seperti Abu Hasan bin Musa dan Ismail bin Ja'far bin Muhammad. Kisah kedua-duanya sama kerana Abu Muhammad yang diharapkan menjadi imam sepeninggalan Abu Ja'far, tiba-tiba Abu Hasan menghadap ke arahku sebelum aku menceritakan isi hatiku kepadanya. Lalu dia berkata, ya wahai Abu Hashim, memang sudah berlaku kepada Allah SWT. Berhubung dengan Abu Muhammad sepeninggalan Abu Ja'far, apa yang dia Allah SWT tidak mengetahui sebelumnya. Seperti mana berlaku kepada Allah SWT tentang Musa sepeninggalan Ismail. Perkara ini memang seperti apa yang terlintas di hatimu, walaupun tidak disenangi oleh orang yang sesat. Musa adalah anakku yang menjadi pengganti sedahku, kerana padanya ada pengetahuan yang diperlukan dan bersamanya ada alat imamah. Al-Usum dan Al-Kafi jilid 1 halaman 307. Jadi tu kain dia kali dah masuk dia nak. Jadi Al-Nawbakhti menyebutkan bahawa Ja'far bin Muhammad Al-Baqir menentukan anaknya Ismail sebagai imam sesudahnya. Itu asal-asal dia. Ja'far bin Muhammad Al-Baqir suruh anak dia Ismail. Bila mengisyaratkan kepadanya semasa hidup lagi. Namun tiba-tiba Ismail mati ketika beliau masih hidup. Tiba-tiba Ismail, anak pada Ja'far bin Muhammad Al-Baqir ni. Anak dia Ismail. Tiba-tiba mati awal dah. Mati sebelum lepok dia lagi. Maka Ja'far pun berkata tidak pernah berlaku kepada Allah SWT. Al-Badak berhubung dengan sesuatu seperti mana berlaku kepadanya berhubung dengan Ismail anak aku dah. Allah tak tahu. Tiba-tiba mati dah. Rujuk Firaqah Syiah halaman 84. Kait. Dia nak belik lah. Dia nak suruh menelik dia sama. Tiba-tiba bercanggah. Dia salah ke Tuhan. Ayat Tuhan bodoh dah. Jahil. Tuhan tak tahu. Seolah-olah dia cerita tu benda hak Tuhan ayat belakang dah. Dia lah berhubung dengan Tuhan dah. Muka dia tak wali dah. Dia berasa dia tak guru, tak wali. Jadi dia angkat. Kalau bercanggah tu tak serupa dengan tak guru sangka. Maksudnya Allah tak tahu dah. Begitulah Syiah dah. Yang kedua, bagi menguatkan lagi akidah Al-Badak ini, golongan Syiah mengemukakan riwayat yang kononnya berasal daripada Muhammad Al-Baqir. Kononnya dah. Riwayat itu berkenaan Nabi Lut AS juga bimbang akan berlaku badak pada Allah Taala. Salah. Tiba-tiba baru tahu dah. Sehingga baginda AS tidak sabar-sabar lagi meminta para malaikat yang diutuskan untuk menyeksa kaumnya cepat-cepat. Jadi nak takut Tuhan ni terlepas. Silap tak tahu. Baik suruh malaikat cepat-cepat lah. Seksa kaum dia tu. Hak lawan dia tu dah. Nabi Lut Kaum Sodom ni. Kaum LGBT Dia meminta supaya menyegerakan penyiksaan kepada mereka sebelum berlaku perubahan pada kehendak Allah Taala. Kerana suatu sebab yang tersembunyi kepada Allah. Sebelum itu dan baru nyata kemudian selepas berlaku sebab itu. Al-Badak lah. Tak tahu. Dia tahu sebelum berubah kehendak Allah ni. Cepatlah mereka kata azab lalu. Bukan minta dengan Allah. Minta dengan malaikat Jibril. Cepat-cepat hukum orang yang buat dosa. Kaum liwat ni. Puak-puak yang melakukan liwat ni. Begini dialog Nabi Lut AS dengan para malaikat yang tersebut dalam riwayat tersebut. Dalam riwayat kitab Syiah itulah. Lut AS berkata kepada mereka, wahai utusan-utusan Tuhanku, apakah perintah Tuhanku kepada kamu terhadap mereka? Para malaikat menjawab, dia memerintahkan kami supaya menimpakan azab ke atas mereka pada dini hari nanti. Pada waktu dini hari lah dah, sebelum subuh dah. Nabi Lut AS berkata, aku ada hajat dengan kamu.
mereka bertanya, apakah hajatmu itu? Nabi Lut AS berkata, kamu ditimpakan azab ke atas mereka sekarang juga. Kerana aku bimbang akan berlaku badak kepada Tuhanku tentang mereka. Takut Tuhan ni berubah. Berubah. Tak tahu ni. Berubah pandangnya. Berubah arahnya. Para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya masa yang janjikan untuk menimpakan azab ke atas mereka itu ialah subuh. Bukankah subuh itu sudah hampir? Al-Furuq minal Kafi jilid 5 halaman 546. Jadi tak payah buat cepat-cepat lah. Memang dekat lola dah. Gitulah. Maksudnya tak akan berubah dah. Pendapat Tuhan berubah arah tak ada lah. Tu cerita yang dibuat oleh Syiah, akidah badak lah. Okey, yang seterusnya. Yang ketiga dah. Al-Badak mempunyai kelebihan yang tersendiri dalam akidah Syiah. Sehingga mereka menganggapnya sebagai pernyataan ubudiyah kepada Allah SWT yang tiada tolak bandingnya. Jadi akidah Syiah ni, percaya Tuhan tak tahu ni. Tuhan ni tahu, bila berlaku baru tahu, terkanyak, baru tahu dah. Kita anggap satu ubudiyah pula, dia terbaik ni. Mereka meriwayatkan daripada Muhammad Al-Baqir bahawa beliau berkata, Muhammad Al-Baqir kata dah, tidak ada satu pun pernyataan ubudiyah kepada Allah SWT yang menyamai Al-Badak. Al-Usul minal Kafi jilid 1 halaman 146. Ubudiyah kehambaan yang paling rendah hina ni, paling menghinakan diri di hadapan Allah, iaitu yakin tentang badak Tuhan ni jahil tak tahu. Daripada Ja'far As-Sadiq pula, mereka meriwayatkan bahawa beliau berkata, sekiranya manusia mengetahui pahala terdapat pada memperkatakan dan percayai Al-Badak, tentulah mereka tidak jemu-jemu memperkatakannya. Al-Usul minal Kafi jilid 1 halaman 148. Kalau jadi Tuhan dia tak tahu ni, kalau percaya, kalau boleh pahala besar lah. Ajar kau orang apa boleh pahala besar nak. Ajar Tuhan ni bodoh lah. Jahil. Mengikut ajar Syiah. Sebab benda hak dia nak, dia anggap iman dia ataupun kehendak Syiah ni macam kehendak Tuhan tu, dia bercanggah sama, tak jadi khalifah sahabat ni. Kecuali tu je, Ali dan Hasan lah. Start iman yang ketiga, sampai ke terakhir Husain pun tak jadi khalifah. Sampai akhir tak ada seorang sahabat iman 12 dia jadi khalifah pemimpin seluruh umat Islam ni. Jadi dia bangun lah, pening. Lepas tu kata tak tahu dah. Padahal dia berasa semua iman dia tu ada sifat kata Tuhan. Wakil Tuhan tiba-tiba salah macam dah. Lihat bagaimana Syiah menghubungkan sifat jahil kepada Allah SWT dan menganggapnya sebagai puncak pernyataan ubudiyah, kehambaan kepada Allah SWT, sedangkan Allah SWT firman, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma, sungguhnya Allah SWT ilmunya meliputi segala sesuatu. Surah At-Talaq ayat 12. Jadi Allah tahu setiap perkara, dia tahu belakang. Ayat kedua firman Allah Taala, wallahu bi kulli syai'in 'alim, dan Allah Maha mengetahui tentang segala sesuatu. Surah An-Nisa ayat 176. Setiap benda kecil setiap mana pun Allah tahu belakang. Firman Allah SWT, Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya tidak ada satu pun yang tersembunyi kepada Allah SWT, baik di bumi maupun di langit. Surah Ali Imran ayat 5. Lah ni jumpa elektron ni. Elektron kecil. Dulu tak tahu dah. Allah lebih tahu. Ada benda lagi lebih kecil daripada atom. Lebih kecil daripada elektron. Allah tahu belakang. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya tidak ada satu pun yang tersembunyi kepada Allah Taala baik di bumi maupun di langit. Surah Al-Imran ayat 5 dan seterusnya firman Allah Taala, wa wallahu allazi la ilaha illahu 'alimul ghaibi wasyahadah wa huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Hasyr ayat 22. Jadi tak tahu benda ghaib semua perkara ni, benda zahir, benda ghaib Allah SWT saja. Nabi pun tidak dah. Jadi tiba-tiba kerana kehendak dia anggap dia ni ada iman dia, ada sifat kata ni, tiba-tiba bercanggah, dia menyalahkan Tuhan lah, memperbodohkan Tuhan kerana dia ngarut dah. Tiba-tiba salah Tuhan. Lepas sekali tuduh Tuhan sebagai badak, jahil, tak tahu gapo dah. Okey, ke-8 dah. Antara akidah Syiah ialah at-tahrif al-Quran, iaitu satu akidah tentang Al-Quran yang ada di tangan umat Islam hari ini sudah diubah
sudah ditokok tambah dan sudah diselewengkan. Tu akidah Syiah tahrif tentang Quran. Ada perubahan pada Quran. Yang kesembilan, akidah al-imamah dan walayah. Ketua agama. Iaitu kepercayaan bahawa imam-imam 12 itu dilantik berdasarkan nas. Dan mereka adalah ma'asum serta wajib ditaati. Yang ke-10, akidah takfir as-sahabah. Iaitu satu akidah yang mengkafirkan kebanyakan para sahabat. Dan menganggap mereka, para sahabat ini murtad selepas wafat Rasulullah SAW. Kecuali 3 atau 4 orang daripada mereka sahaja. Yang ke-11, ar-raja'ah. Iaitu satu akidah dan kepercayaan Syiah tentang para imam akan dibangkitkan semula sebelum kiamat. Dibangkitkan sebelum kiamat. Bagi menuntut bela dan menghukum orang yang zalim yang merampas hak mereka. Melorak sungguh Syiah. Dia tidak percaya ada kiamat kali. Dia takut kiamat. Tak ada kau gana, dia anggap tak ada nak balas. Jadi nak balas cepat-cepat sebelum hari kiamat. Menunjukkan dia tidak percaya keadilan Tuhan. Syiah nak percaya ni anggap Tuhan bodoh ni. Kerana tidak serupa dengan kehendak dia, salah Tuhan. Nak pergi cemat mana kita ni? Nak pergi lagi tak? Ya, sikit lagi. Okey, bahaya kepada syariat. Okey, musuh-musuh Islam yang merupakan pengasas Syiah melalui ajaran yang diada-adakan oleh mereka mempunyai maksud supaya diketepikan dan diperkecilkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang syariat dikemukakan oleh mereka tentu sekali bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ajaran yang Nabi ajar sungguh, dia nak canggah, nak lawan. Ajaran Nabi ni serupa dengan Ahli Sunnah. Ahli Sunnah tu ikut Al-Quran hadis lah. Ikut Al-Quran hadis. Tiba-tiba dia nak lawan tu, dia terpaksa lawan Islam semua sekali lah. Dia lawan syariat Nabi Muhammad, syariat Islam, habis lawan dah. Kerana matlamat ini tidak serupa dengan Sunnah. Last sekali yakin jadi lawan Islam berlaku lah. Ni Syiah. Ni Syiah. Tapi bukan ni ajaran Islam anggap anggap parti ataupun organisasi tertentu, NGO tertentu sebagai Islam. Orang lawan dia, kritik dia, lawan Islam. Itu bukan lah. Ni betul-betul agama Nabi Muhammad SAW, ni betul ikut Al-Quran Sunnah. Tiba-tiba Syiah nak lawan puak-puak Ahli Sunnah, dia jadi lawan Al-Quran Sunnah dan lawan juga Nabi Muhammad SAW. Jadi agama baru lah. Itu masalah Syiah. Bukan masalah organisasi tertentu lah. Bukan lawan Ahli Sunnah, lawan akidah ni, lawan Al-Quran Sunnah ni. Okay, pertama, jika Al-Quran menyatakan bahawa pertama, seseorang akan diberikan balasan dan ganjaran mengikut amal yang dilakukan olehnya. Surah An-Naml ayat 39. Yang kedua, seseorang manusia tidak menanggung dosa seseorang yang lain. Surah An-Na'am ayat 104. Yang ketiga, tiap-tiap diri bertanggungjawab ke atas apa yang sudah diperbuatnya sendiri. Surah Al-Mudaththir ayat 38. Yang keempat, orang yang tidak bersembahyang akan dimasukkan ke dalam neraka. Surah Al-Mudaththir ayat 41 dan 42. Yang kelima, orang yang menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu yang lain dan membunuh orang yang tidak bersalah. Dan orang yang berzina akan diisikan ke dalam neraka pada hari kiamat nanti kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh. Surah Al-Furqan ayat 48 hingga 70. Itu 5 perkara, 5 ayat cerita tentang benda tu lah. Benda melibatkan balasan ganjaran. Tapi Syiah ni lawan. 5 ayat ni lawan. Maka Syiah pula akan mengatakan itu semua tidak penting asalkan seorang sedang mempunyai perhubungan kasih sayang dengan para imam. Tawak amal pun tak apa masuk syurga. Jadi dosa dia kena tanggung ke Ahli Sunnah pula dah dia kata dah. Tak payah amal, buat dosa pun tak apa dah. Jadi orang lain je tanggung dosa dia. Dia jadi Syiah. Dia kata Ahli Sunnah tanggung dosa puak-puak Syiah ni. Mereka merayakan bahawa Ja'far As-Sadiq berkata kepada golongan Syiah, ketahuilah demi Allah SWT tidak akan masuk ke dalam neraka 2 orang pun daripada kalangan kamu. Tidak. Demi Allah SWT tidak seorang pun. Surah Ar-Raddah jilid 1 halaman 78. Ja'far As-Sadiq berkata kepada Syiah menurut riwayat Syiah, sesungguhnya suratan amalan setiap orang daripada kamu akan dipenuhkan dengan pahala tanpa sebarang amalan. Kitab Ar-Raddah jilid 8 halaman 315. Penuh.
Tanpa sebar amal dia pun tak apa dah. Dia jadi Syiah penuh dengan pahala tanpa sebar amal dia dah. Yang seterusnya, dia jadi Syiah buat dosa pun tak apalah. Pertama, ampun. Semua masuk syurga. Yang kedua ni cerita ni. Itulah pahala penuh dah. Tak buat apa pun tak apa, pahala penuh. Dia jadi Syiah. Lebih daripada itu, Ja'far Shadiq berkata bahkan dia akan bersama Nabi Muhammad SAW dan dalam darjat mereka Nabi. Dalam darjat ke Nabi ialah pada hari kiamat nanti. Jadi, pokok Syiah ni bersama Nabi, lepas tu boleh darjat macam ke Nabi. Dia sama dengan Nabi-Nabi lainnya. Rujuk Muqaddim Al-Burhan halaman 21. Ibnu Babwah Al-Qumi meraihkan daripada Abil Hasan Ar-Ridha, yang Imam Ma'sum yang ke-8 di sisi Syiah. Abil Hasan Ar-Ridha. Bahawa qalam diangkat, tidak dicatatkan dosa. Maksudnya daripada Syiah kita. Dia jadi Syiah, tak ada catatan dosa. Tidak seorang pun daripada Syiah kita yang melakukan dosa atau kesalahan, melainkan pasti akan ada perkara yang menghapuskan dosa-dosanya itu. Walaupun dia melakukan dosa sebanyak titisan hujan, sebanyak bilangan anak batu dan pasir, sebanyak bilangan duri dan pokok. Rujuk Uyunul Akhbar. Uyunul Akhbari Ar-Ridha jilid 2 halaman 236. Adalah benda hapus dosa dia dah. Dia jadi Syiah. Mereka juga meraihkan satu hadis Qudusi yang direkakan oleh mereka sendiri, iaitu bahawa Allah SWT berfirman, Ali bin Abi Talib adalah hujahku atas makhlukku dan cahayaku dalam kerajaanku dan pemegang amanah ilmuku. Ilmu Tuhan dah. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang mengenalinya. Kena Ali pun tak masuk neraka. Walaupun ia mengingkari Allah SWT dah. Lawan Tuhan tak pun, jangan lawan Ali. Kena bersahabat, kena Ali dah. Kena baru dah. Rujuk Muqaddimah Al-Burhan halaman 3 dan Al-Khisal Al-Qumi jilid 2 halaman 523. Tengok sekarang ni ajar dia pelik. Akak email dia lebih besar daripada Tuhan dah. Ramai percaya, berjuta-juta percaya dah. Beratus juta percaya dah. Ajar Syiah. Tak pelik lah. Kadang-kadang dia percaya ke. Tengok serbai saja kat cara kepada NGO atau jemaah Islam tertentu dah. Walaupun karut sesat dah. Tarikat tertentu dah. Tengok. Syiah setengah ni teruk pun ramai percaya dah. Ini berarti untuk masuk ke syurga, seseorang itu tidak perlu terikat pada syariat. Asalkan ia mencintai Allah radha'ahu dan imam-imam sesudahnya. Bagi menghindarkan diri daripada neraka, tidak perlu seseorang itu untuk meninggalkan maksiat. Asalkan ia sudah mengenali dan menerima iman 12 saja. Percaya ke iman 12, kena iman 12. Tak payah tinggal maksiat. Selepas itu, ia bebas melakukan apa sahaja yang dikehendakinya kerana Allah Ta'ala akan mengampunkan mereka dan mereka akan dimasukkan dalam syurga. Itu janji jalil kitab hadis Syiah lah. Yang kedua. Golongan Syiah juga tidak memandang berat terhadap sembahyang, zakat dan haji kerana mereka ada meriwayatkan daripada Ja'far As-Shadiq bahawa beliau berkata, sesungguhnya Allah SWT menghindarkan azab dan kebinasaan daripada orang yang tidak bersembahyang dalam kalangan kita. Dengan orang yang bersembahyang daripada Syiah kita dah. Jadi, hindar azab dah. Dan kebinasaan. Allah hindarlah, tak terkena azab lah. Dan tidak binasa lah. Tak semaya ke serupa dah. Asalkan Syiah tak apa. Dan sesungguhnya Allah SWT menghindarkan azab dan sesaan daripada Syiah yang tidak mengeluarkan zakat. Dengan Syiah kita yang mengeluarkan zakat. Serupa dah. Syiah bayar zakat, tak keluar zakat, tak kena azab, tak masuk neraka dah. Dan sesungguhnya Allah SWT menolak azab dan sesaan daripada Syiah kita yang tidak mengerjakan haji dengan Syiah kita yang mengerjakan haji dah. Jadi buat haji pun tak kena azab, buat tak kena seksa. Begitu juga buat Syiah buat haji pun dan tak buat haji tak kena seksa berlaku lah. Rujuk Tafsir Al-Qurmi jilid 1 halaman 83 hingga 84 dan Tafsir Ayyashi jilid 1 halaman 135. Mereka ni Syiah tidak memandang berat kepada sembahyang, zakat dan haji kerana dengan adanya segolongan daripada orang yang mengerjakan sembahyang dan menunaikan haji sudahlah cukup. Namun di sebalik pandangan sepi mereka kepada ajaran dan syariat yang ditekankan dan digalakkan oleh Rasulullah SAW, mereka mengadakan syariat yang lain sebagai gantinya. Masalah agama ajar ni cukup dah. Tiba-tiba dia reka benda baru dah. Benda hak Nabi Allah ajar ni, Rasulullah ajar ni, hak wajib haji ke apa, jadi tak persungguhan dah. Mereka menggalakkan supaya mengerjakannya dan diperbanyakkan pula fadilat benda-benda bid'ah yang direka oleh Syiah. Katak tubuh lah ke apa, peristiwa 10 Muharram dah. Dan banyak perkara-perkara karuk tu ia ajar ada fadilat pula. Tiba-tiba hak Nabi hak sahih
tidak jadi, tak ada fadilat mana dah. Mengikut kitab-kitab Syiah, hadis-hadis Syiah. Bahkan keutamaan orang yang mengerjakannya itu syariat cintakan Ahlul Bait, ziarah kubur para imam, menangisi dan meratapi kematian mereka. Benda Allah laknat lah ke dah. Menyebar luaskan perhubungan seks yang bebas atas nama nikah muta'ah. Pahala besar. Mewajibkan khumus atas nama imam mereka yang ghaib. Beri 1/5 dah daripada harta. Atas nama imam mereka 20%. Beri ke imam mereka yang ghaib. Tu ada dah. Zakat tak wajib dah. Mengutamakan ke tanah Karbala berbanding dengan tanah Mekah dan Madinah. Menambah ucapan syahadah dalam azan dan lain lagi. Tu jadi dia bersungguh benda tak ada fadilat lebih pula dah. Benda hak karut gitu dah. Yang ketiga, bagi membuktikan syariat yang diada-adakan oleh mereka itu, mereka mengemukakan riwayat-riwayat yang direka oleh mereka dan mentakwilkan ayat-ayat sebagai alasan daripada pihak syarak. Dia takwil ayat Quran lah supaya sesuai dengan hadis palsu dia reka dah. Atau sebagai surat-surat pengampunan dan keredaan daripada pihak Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk masuk syurga. Antaranya ialah dah. Dia reka-reka hadis untuk benarkan agar syariat yang diada-adakan oleh mereka lah. Lepas tu takwil ayat Quran pula dah. Okey, pertama, mereka berumpamanya meriwayatkan bahawa menziarahi Husain, kubur Husain tu menyamai 100 haji mabrur dan 100 haji umrah yang diterima oleh Allah SWT. Rujuk Al-Irsyad Syekh Mufid halaman 272. Jadi kubur-kubur ni perangai ajaran karut lah. Syiah. Dan merebak kepada Sufi yang mengaku ahli sunnah ni. Merebak ni. Benda ni tidak berlaku dulu dah. Tiba-tiba dari berahi juga kubur tu ada unsur Syiah lah asal dia. Unsur Syiah berlaku dah. Kubur besar ke apa dulu tak ada. Zaman Imam Syafi'i pun tak ada. Lepas Syiah memerintah Mesir tu, lepas tu baru timbul dah. Ya asalnya tak wujud kubur besar-besar, menara besar kubur ni zaman salaf tu dah. Peringkat awal. Termasuk Imam Syafi'i pun tak ada. Lepas tu apabila besar kubur, startlah 100 haji mabrur pergi ziarah kubur Husain ada. 100 haji umrah, macam-macam fadilatnya. Yang kedua, mereka beriakan juga bahawa Nabi Muhammad SAW ada bersabda, seseorang yang menziarahi Husain selepas kematiannya pastilah dia mendapat syurga. Boleh syurga dah. Yang ketiga, untuk mendapatkan syurga, seseorang tidak mampu menziarahi kubur Sayyidina Husain. Cukuplah ia menangisi kesyahidan beliau sebagaimana yang diriwayatkan daripada Muhammad Al-Baqir. Bahawa beliau berkata tidak jatuh setitik pun air mata kerana menangisi Al-Husain. Melainkan pasti Allah SWT akan mengampunkan dosa seseorang itu walaupun banyaknya dosa itu seperti buih-buih di lautan. Dan pasti dia mendapatkan syurga. Jila'ul Uyun Al-Majlisi, jilid 2 halaman 404 hingga 408. Suruh menangis, meratak ke apa ni lah. Dah. Untuk dia sedih tentang dia jatuh setitik air mata biar baru apa dosa sebanyak buih di lautan dia nak. Kita ahli sunnah ni zikir 33 subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 tu. Dustahi la ilaha illallah adalah syarikalah namun kullu hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Tu baru apa dosa sebanyak buih di lautan. Dia padan dengan teriak dah. Untuk Sayyidina Husain. Yang keempat, begitu juga mereka merayakan seseorang yang menangisi Ali Ar-Ridha, yakni Imam Maksum ke-8. Pasti akan diharamkan oleh Allah SWT neraka ke atasnya. Sedih, menangis, meratak kau. Kematian Imam Maksum ke-8. Ali Ar-Ridha berkata, tiada seorang mukmin pun yang menziarahi kuburku dan mukanya dibasahi setitik air mata, melainkan Allah SWT akan mengharamkan tubuhnya ke atas mereka. Ayun Akhbari Ar-Ridha jilid 2 halaman 207. Jadi kalau pergi kubur imam 12 dia, kalau tubik air mata, haram masuk neraka dah gitulah. Yang kelima dah, mereka beriakan daripada Imam Musa Al-Kazim, yakni Imam Maksum yang ketujuh, bahawa beliau berkata, sesiapa yang menziarahi kubur anakku Ali, pahalanya di sisi Allah SWT menyamai pahala 70 haji mabrur. Kubur anak dia Ali dah. Imam ke-8 Ali Ar-Ridha dah, imam ke-8. Dia imam ke-7 ni Imam Musa Al-Kazim ni. Dia reka lah dah. Siapa ziarah kubur anakku Ali, imam ke-8 dia dah, pahalanya di sisi Allah SWT menyamai pahala 70 haji mabrur.
Aku berkata, kata perawi 17 haji. Dia berkata 70,000 haji pula. Kemudian dia berkata, alangkah banyak haji yang tidak terima. Dan siapa yang menzahirnya Ali, lalu bermalam di kubur Ali itu dah. Dia seperti menzahiri Allah SWT di arasnya. Kata perawi, seperti menzahiri Allah SWT di arasnya. Dia menjawab, ya. Rujuk Uyun Akhbari Ar-Ridha jilid 2 halaman 209. Hadis-hadis nak suruh orang cinta kubur ni. Ni perangai kubur you lah. Besar-besar kubur ni asal Syiah. Kerajaan Syiah Fatimiyah je startnya dah kubur dulu. Kubur kecil tak ada kubur rata gitu lah. Lepas tu dia kubur banyak-banyak tu jadi merebok ke negara Ahli Sunnah yang lain. Lepas tu payah dah. Jadi payah, tidak anggap benda, jadi anggap benda biasa dah pula dah. Padahal benda tu tidak biasa di kalangan Ahli Sunnah. Yang keempat, Islam mengadakan institusi perkahwinan demi menjaga keturunan manusia dan kemurnian hidup berkeluarga dalam satu ikatan tanggungjawab. Nikah-nikah ni tanggungjawab. Bukan nikah-nikah ni sekadar nafsu seks, tapi tanggungjawab. Poin utama dah. Nak kembangkan keturunan lah. Mengembangkan keturunan dengan tanggungjawab. Bukan tak bertanggungjawab. Nikah mut'ah ni tak tanggungjawab dah. Namun Syiah mahu menghidupkan amalan jahiliyah atas nama Islam. Tunggal nama Islam dah. Dengan memukakan syariah mut'ah, meminjam dan menyewakan seks pelacuran. Pelacuran jadi halal dah. Kerana dia tak lebar ya. Orang lain jaharan ni dah. Pok dia ni halal belaka dah. Pok Syiah ni. Mereka menghalalkan amalan kaum Lut AS dengan isteri-isteri mereka. Gomo kok punggung bini ni. Tak kira bini hak sungguh, bini hak pelacur tu dah. Jadi halal belaka. Tak. Gomo lebih punggung dah. Liwat dah. Kedudukan mut'ah begitu penting dalam syariah Syiah. Seseorang itu tidak dianggap sebahagian daripada mereka selagi ia tidak menganggap halal amal mut'ah. Siapa-siapa tak akan anggap halal bukan Syiah. Al-Kulaini meriwayatkan daripada Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bahawa beliau berkata, bermaksud, bukan daripada kalangan kami orang yang tidak mempercayai raja'ah, kebangkitan semula para imam sebelum kiamat untuk menghukum orang menentang dan memusuhi Ahlul Bait dan tidak menganggap halal mut'ah kita ni. Nikah pelacuran dia tidak anggap tak halal bukan Syiah. Rujuk Man La Yahdurul Faqih jilid 3 halaman 408 dan kitab Muntaha Al-Amal Syekh Abbas Al-Qumi jilid 2 halaman 341. Okey, tak percaya raja'ah, tak percaya nikah mut'ah bukan Syiah lah. Bagi menggalakkan amalan mut'ah ini, mereka mengadakan banyak hadis-hadis palsu atas nama para imam mereka yang 12. Dan atas nama Nabi Muhammad SAW sendiri, di mana mereka meriwayatkan bahawa daripada Nabi Muhammad SAW, bahawa baginda SAW bersabda, sesiapa yang keluar daripada dunia mati dalam keadaan tidak pernah melakukan mut'ah, ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan rompong. Siapa tak pernah buat mut'ah, jadi dia rompong lah. Rebeh, gano lah muka kau tubuh tahu lah. Nampak cacat nak jadi okey je dah. Jadi kalau kita dengar orang Syiah, macam mana dia tak akan nikah mut'ah, dia akan nikah mut'ah. Kerana dia baca kitab dia duk ajan tak buat air macam nyakit. Tak nikah mut'ah tidak sewa pelacur ni, tak bayar pelacur dan nyakit nak. Seksa. Anggapan mereka boleh pahala dengan melakukan pelacuran dah. Ketika Nabi Muhammad SAW mi'raj ke langit, baginda SAW sudah ditemui oleh Jibril. Lalu berkata, wahai Muhammad, Allah Tabaraka Ta'ala berkata, sesungguhnya aku sudah mengampunkan orang yang melakukan mut'ah dengan perempuan. Bayar pelacur ni. Daripada kalangan umatmu. Man la yahdurunul faqih. Jilid 3 halaman 463. Dah. Siapanya pergi ke tempat pelacuran, kau bayar pelacur perempuan mana-mana, Allah hapuskan. Dia kata gitu dah. Perkahwinan mut'ah tidak memerlukan pada saksi, wali dan perisytiharan. Pelacur ya. Tahzibul Ahkam jilid 7 halaman 204 dan An-Nihayah halaman 489. Ini boleh dilakukan antara seorang perempuan dan seorang lelaki di mana-mana sahaja. Ia boleh dilakukan dengan perempuan Majusi, Nasrani dan Yahudi dan dengan perempuan pelacur sekalipun. Seperti kata Khomeini dalam kitabnya Tahrirul Wasilah. Jilid 2 halaman 292. Tidak perlu dia soal dan diambil tahu sama ada perempuan itu mempunyai suami ataupun tidak. Bini orang pun tak apa dah.
Rujuk An-Nihaya At-Tusi Hal At-Tusi halaman 489 dan Tahzibul Ahkam jilid 7 halaman 203. At-Tusi meriwayatkan daripada Fadl Maula Ahmad bin Rashad bahawa dia menceritakan kepada Ja'far As-Sadiq bahawa aku sudah berkahwin dengan seorang perempuan secara muta'ah. Sesudah itu timbul dalam hatiku bahawa perempuan itu mempunyai suami. Tiba-tiba kau dapati memang benar dia mempunyai suaminya. Dia Ja'far berkata, kenapa kamu sedikit? Tahzibul Ahkam jilid 7 halaman 203. Ini kena tina tu tak? Ni pelacur. Dah ingat aku tak ada tok lelaki. Tiba-tiba ada tok lelaki dah. Apa? Salah dia. Kes tanya. Kata tanya tak apa dah. Pernah Abdullah bin Umar Al-Laisi menemui Abu Ja'far, yakni Muhammad Al-Baqir. Lalu Abdullah berkata kepadanya, apa pendapatmu tentang mut'ah? Beliau berkata, Allah SWT sudah menghalalkan dalam kitabnya dan melalui nabinya. Ia adalah halal sampai hari kiamat. Lalu Abdullah bin Umar Al-Laisi berkata, wahai Abu Ja'far, adakah orang sepertimu berkata sebegini, sedangkan Umar mengharamkan dan melarang daripada melakukannya? Itu dah Umar lah. Melarang nikah mut'ah. Padahal riwayatnya Ali. Berkata Abu Ja'far, walaupun Umar mengharamkannya dan melarang daripadanya. Abdullah bin Umar berkata, aku minta supaya engkau dilindungi oleh Allah SWT daripada menghalalkan sesuatu yang diharamkan Umar. Kata Abdullah bin Umar lah. Abdullah bin Umar berkata, maka Abu Ja'far berkata kepadanya, engkau berada di atas pendapat ikutanmu dan aku berada di atas keputusan Rasulullah SAW. Mari kita saling memohon kepada Tuhan supaya dia laknatkan orang yang tidak benar antara kita dah. Membahalah dah. Siapa yang betul ni? Ajak membahalah. Menerus menghalalkan mut'ah atau pemaharan mut'ah. Aku yakin yang benar apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW dan yang salah apa yang diputuskan oleh ikutanmu ni. Berkata perawi, Abdullah bin Umar pun menghadap Abu Ja'far. Saya berkata, adakah engkau suka isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuan dan sepupu-sepupu perempuanmu dilakukan mut'ah? Berkata perawi, maka berpaling Abu Ja'far daripada Abdullah bin Umar ketika ia menyebutkan isteri-isterinya dan sepupu-sepupu perempuannya. Jadi tak jadi pembahalah ni. Hak takutnya bukannya Abdullah bin Umar. Hak takutnya Abu Ja'far. Itu Syiah ni. Rujuk Al-Furuq Minal Kafi jilid 5 halaman 449 dan At-Tahzibul Ahkam jilid 7 halaman 251. Abu Ja'far ditanya tentang sekurang-kurang umur perempuan yang boleh dilakukan mut'ah. Beliau menjawab itu kanak-kanak tidak tertipu. Berkata perawi, aku pun berkata, semoga Allah Ta'ala mendamaikan engkau. Berapakah minimum umur perempuan yang tidak tertipu itu dah? Beliau menjawab 10 tahun. Dah jepak lagi dia. Rujuk Al-Istibsar jilid 3 halaman 145, Tahzibul Ahkam jilid 7 halaman 225 dan Al-Furuq Minal Kafi jilid 5 halaman 463. Boleh umur budak kecil. Umur 10 tahun dah. Itu hak kita dulu. Hak khamil ni berat lagi, umur 2 tahun boleh dah. Al-Huli dalam kitab fiqhnya yang bernama Syara'in Islam jilid 2 halaman 186. Seseorang gadis cerdik yang sudah balik boleh mengakadkan mut'ahnya sendiri. Walinya tidak berhak membantah sama ada ia masih dara ataupun janda. Boleh nikah dengan siapa-siapa ni. Belacur dengan siapa-siapa boleh. Perempuan boleh dikahwini secara mut'ah mengikut Syiah tanpa had. Ia tidak terbatas sampai 4 orang saja, tetapi mengikut apa yang mereka riwayatkan daripada Ja'far As-Sadiq. Beliau ada berkata, berkahwinlah dengan mereka secara mut'ah walaupun sampai 1000 orang. Kerana mereka itu termasuk antara perempuan yang disewakan sahaja dah. Tak ada tanggungjawab, sewa saja dah. Rujuk Al-Istibsar jilid 3 halaman 147 dan Tahzibul Ahkam jilid 7 halaman 259. Mas kahwin untuk nikah mut'ah pula tidak terlalu besar, hanya memadai dengan segenggam gandum atau segenggam makanan ataupun buah tamar saja. Rujuk Al-Furuq Minal Kafi jilid 5 halaman 407 dan Tahzibul Ahkam jilid 7 halaman 259. Berkenaan dengan jangka masa mut'ah itu boleh dilakukan, dapat kita ketahui daripada riwayat yang dikemukakan oleh mereka daripada Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Jawad bahawa beliau pernah ditanya, berapa lamakah sekurang-kurangnya tempoh mut'ah itu boleh dilakukan? Adakah harus seseorang melakukannya dengan syarat sekali pertubuhan saja? Ini mut'ah sekali ya. Melacur sekali setubuhnya. Beliau menjawab, ya tidak mengapa, tetapi apabila selesai hendaklah memalingkan mukanya dan tidak memandangnya lagi kepada perempuan itu dah. Rujuk Al-Furuq Minal Kafi jilid 5 halaman 460 dan Istibsar jilid 3 halaman 151.
Selain daripada itu, seseorang lelaki boleh berkahwin secara muta'ah dengan seorang perempuan beberapa kali. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Ja'far As-Sadiq bahawa beliau berkata, tidak mengapa seseorang boleh melakukan muta'ah dengan seorang perempuan seberapa banyak kali dia kendakinya. Al-Furu' min Al-Kafi jilid 5 halaman 460. Islam ni ada 4 orang isteri. Maksimum. Dia tak ada 1000 orang pun tak apa. Islam ni ajarnya kalau cerai ni ada 3 kali tolak dia ni tak ada tolak berapa ribu kali pun tak apa lepas habis tempoh dia nikah pula lepas tu sambung beribu kali pun tak apa pasal dia bukan agama Islam, bukan dia agama lain lah, agama syirik, agama lain, bukan agama Islam ni, Syiah ni. Bahkan lebih daripada itu, golongan Syiah berpendapat harus menyewakan farash dan menghadiah kepada sahabat handainya. Sewa. Bini dia ambillah sewa mentah. Beri hadiah pada sahabat dia, gomolah bini aku dah. At-Tusi meriwayatkan daripada Abu Hasan bahawa dia berkata, aku bertanya Abi Abdullah tentang peminjaman farash. Beri pinjam farash bini dia dah, sewa bini dia. Dia menjawab tidak mengapa. Rujuk Al-Istibsar jilid berapa ni? Halaman 141. Boleh beri bini dia lacur gomo ke orang lain dah. Agama gapo gini? Islam gapo bukan Islam ni. Dengan pembohongan dan pendustaan yang sedemikian itu pada hakikatnya Syiah mahu membuka pintu pelacuran seluas-luasnya dan perhubungan seks secara bebas. Tanpa sebarang sekatan dengan seluas-luasnya atas nama agama ni kijak Syiah ni. Sebenarnya ni itu singgah ke Islam buat loloknya. Walaupun je slogan je lawan mereka. Slogan je Islam ni, menegakkan Islam. Siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir ke apa je kata kat orang lah. Depok dia disko kuat, joget kuat pun tak apa, halal berlaku dah. Pelacuran kuat pun tak apa dah. Tapi orang lain tak boleh. Orang lain je tak boleh. Ni penyakit pok Syiah ni, perangai Syiah berlaku ni. Lebih daripada itu lagi, golongan Syiah mengharuskan seseorang mengamalkan amalan kaum Lut AS dengan isterinya atas nama Ahlul Bait. Boleh gama pukul punggung ke isteri dia ni. Al-Khulaili meriwayatkan daripada Ar-Ridha bahawa beliau ditanya oleh Safwan bin Yahya, salah seorang hamba bebasanmu menyuruh aku bertanya pada engkau. Ar-Ridha berkata, apa pertanyaanmu itu? Aku berkata, bolehkah seseorang mendatangi isterinya pada duburnya? Ar-Ridha menjawab, itu hanya. Berkata Safwan, maka aku bertanya lagi, adakah engkau melakukannya? Ar-Ridha menjawab, kami tidak melakukannya. Al-Furu' min Al-Kafi jilid 5 halaman 40 dan Istibsar halaman 243 dan 244. Email dia kata tak buat dah. Tapi boleh. Diriwayatkan juga daripada Abul Hasan Ar-Ridha, Imam Maksum yang ke-8. Satu riwayat lebih jelas dan lebih jelek daripada riwayat di atas. Kerana At-Tusi meriwayatkan bahawa beliau Ar-Ridha ditanyai oleh seorang lelaki tentang seseorang yang mendatangi isterinya dari belakang, daripada dubur. Daripada belakang. Tu tapi daripada dubur. Lewat lah. Ar-Ridha menjawab, satu ayat dalam kitab Allah SWT sudah menghalalkannya, iaitu kata-kata Nabi Lut AS yang dihikayatkan oleh Allah SWT. Qala ya qawmi ha'ula ibanati hunna atharu lakum. Ini anak-anak perempuanku yang lebih suci untuk kamu. Surah Hud ayat 78. Sedangkan Nabi Lut AS sudah maklum bahawa mereka tidak menghendaki farash. Sebagaimana mereka meriwayatkan daripada Ja'far As-Sadiq melalui Abdullah bin Abi Ja'fur bahawa beliau berkata, aku bertanya Abu Abdullah, yakni Ja'far As-Sadiq, tentang seseorang yang mendatangi isteri mereka pada duburnya. Dia berkata, tidak mengapa jika isterinya suka. Aku pun berkata, di mana firman Allah Taala yang berbunyi, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Datangilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah Taala kepadamu. Lalu Abu Ja'far As-Sadiq menjawab, tempat itu untuk mencari anak. Tahzib al-Ahkam jilid 7 halaman 414 dan Al-Istibsar jilid 3 halaman 243. Jadi kalau isteri suka tak apa dah. Tapi dia pernah berlaku tempat kita ni cerai dan repot ada bini pasal nak tok lelaki nak gomo kok. Ni pakai tudung labuh, pakai perudah ke apa dah. Tok lelaki pakai serban. Minta cerai bini dah.
Sebabnya dia nak gomo kat belakang ni. Sebab apanya? Tahu dia ni dengan cerita terpengaruh dengan Syiah juga. Jadi Syiah ni baca kitab tu kata molek ke boleh tak tahulah. Mungkin tak guru je syarah kata molek ni. Pakak bersungguh nak gomo bini kat belakang kat punggungnya. Ni ajaran berat berlakulah Syiah yang boleh bahayalah. Jadi dua perkara ini kita bincang bahaya tentang akidah dan bahaya melibatkan syariah. Wallahu a'lam. Setakat tu dulu, kita sambung lepas ni. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.